Ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbil alamin. Sambungan kita hikam ke surat 42. Perkataan dia. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Dan kata Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu, bermula wara' itu atas dua perkara. Pertama, wara' pada zahir, bahawa wara' pada zahir bahawa tiada berharakah ia. Tidak tu. Berharakah ni bergerak. Bahawa tiada berharakah ia melainkan bagi Allah. Dan kedua, wara' dalam batin, bahawa tiada masuk dalam hati melainkan Allah. Sambungan daripada kata-kata hikam sebelum ini tentang kecelaan tamak. Kecelaan tamak. Dan jadi masukkan tamak di sini. Tamak apa maksud tamak? Apa maksud tamak? Tamak nak makan. Tamak pada duit. Jadi apa maksud tamak pada sudut bahasa lah kita kata. Kalau maksud tamak nak makan, maksud dia dulu dia dapat banyak. Jadi maksud pada asal tamak seseorang yang berkeinginan, kan? Dia berkeinginan nak makan. Dia nak makan, dia berselera nak makan. Itu asal dia. Berkeinginan nak duit, berkeinginan nak harta. Dia tamak berpunca daripada keinginan pada sesuatu. Apabila keinginan itu bertambah, ada jadi tamak. Jadi maksud tamak ini adalah keinginan yang melampau. Maka dia tamak. Pada bahasa macam itulah. Tengok orang makan, tamak dia ambil nasi, ambil sanduk. Orang dua sanduk dia ambil ambil sanduk. Dia kata, tamak dia keinginan dia lebih. Jadi pada bahasa tamak ini keinginan yang melampau. Mana dia tamak. Maka kata-kata kecelaan sebelum ini yang mencela sifat tamak yang disebut sebelum ini ma basaqat. Apa watan dia? Lupa dah. Ma basaqat aghsanu dhulli illa an bazir tamak. Kita masih lagi menghuraikan kata-kata hikam ma basaqat aghsanu dhulli, tidaklah bertambah cabang-cabang kehinaan. Tidak bertambah kehinaan. Jadi keadaan kita ini sama ada bertambah hina atau bertambah mulia. Sentiasalah kita ini bertukar ganti di antara kita ini bertambah mulia ke bertambah hina. Jadi persoalan dia bertambah hina, bertambah mulia pada sudut pandangan siapa. Itu masalah dia. Bertambah hina, bertambah mulia itu pada pandangan siapa.
Kalau kita melihat hina mulia itu pada pandangan mata kita, kita banyak salah. Pandangan kita banyak salah. Kenapa? Sebagai contoh, seseorang dirasa hina. Kenapa rasa hina? Sebab tak ada orang pedulikan dia. Ada orang lain, Masya Allah, ada anak, ada isteri dia, ada keluarga datang berziarah, dia tak ada siapa datang dia rasa hina dia. Hina pada pandangan dia. Apa lagi orang rasa hina? Duit tak ada, pangkat tak besar, orang tu pangkat dia besar, jadi dia rasa hina. Itu hina pada pandangan dia. Maka tak betul hina itu. Jadi hina yang sebenar itu apa? Mulia yang sebenar itu apa? Kita terpaksa terima. Tak ndak, mahu tak mahu, itulah dia. Yang perlu kita terima. Apa dia? Iaitu kemuliaan yang sebenar adalah kemuliaan pada pandangan Allah. Hina yang sebenar, hina pada pandangan Allah. Nak terima, tak nak terima, pokok di situlah. Tapi itulah keadaan dia. Kalau orang rasa mulia sebab dia ada harta, sebab dia ada pangkat, pokok dia kau lah nak rasa. Tapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebegitu. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebegitu. Jadi kita nak yang mana? Terpaksa kita akur, terpaksa kita yakini, terpaksa kita terima bahawa kemuliaan yang sebenar adalah kemuliaan di sisi Allah. Hina yang sebenar adalah hina di sisi Allah. Sebab itu di akhirat nanti kita akan terperanjat, kita akan terkejut. Masya Allah, di padang mahsyar nanti kita juga akan mengenali saudara-saudara kita. Sama satu pondok kita, sebelah-sebelah, nak jumpa balik. Masya Allah, ni kawan kita. Tetapi ketika itu mungkin juga kita terkejut. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana manusia terkejut di padang mahsyar bila melihat satu golongan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tuhan angkat, Tuhan muliakan. Macam mana pula dia boleh jadi mulia? Jadi akhirat nanti Allah Ta'ala tunjukkan yang sebenar. Kita pun terkejut. Kita sangka orang ni dekat dunia ni tak ada apa-apa pun, biasa-biasa sahaja. Kita rasa kitalah yang mulianya, ataupun ada orang lain yang kita pandang mulia. Tetapi Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaan yang sebenar di padang mahsyar. Masya Allah, kita kata kita takut di padang mahsyar kita balik. Di dunia ini kita dipandang mulia oleh manusia. Di dunia ini kita rasa mulia lebih pada kawan kita, rasa kita lagi tinggi derajat pada kawan kita. Tengok dia tu beramal pun pemalih, dan yang banyak beramal, kita rasa kita mulia. Kita tak tahu di akhirat nanti Allah Ta'ala angkat dia lebih tinggi pada kita. Jadi maksud kata kemuliaan yang sebenar adalah kemuliaan pada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setuju tak setuju, timur tak singo, pokok di situlah. Bermaksud kemuliaan yang sebenar adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dibincang oleh para ulama, dibincang oleh Ibnu Athaillah Sekandari, seseorang itu mungkin saja bertambah-tambah hina dia. Bertambah hina dia. Ma basaqat aghsanu dzulli, tidaklah tumbuh bertambah cabang-cabang kehinaan pada diri seseorang kecuali disebabkan bazrut tama', disebabkan benih-benih tamak yang ada pada hatinya. Jadi bermaksud kalau kita ada benih tamak dalam hati kita, bermaksud kita menambahkan kehinaan pada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi persoalan apakah yang dimaksud dengan tamak, sehingga tamak itu dipandang hina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dihuraikan sebelum ini. Makna tamak pada awam, makna tamak pada khawas. Sebelum ini dibincangkan makna tamak itu adalah lawan daripada wara'. Lawan daripada wara'. Dihurai sebenarnya apa maksud tamak? Tamak ini sifat tercela, sifat mazmumah.
Maka ulama letakkan setiap sifat tercela ada lawan dia sifat yang mulia. Ya. Contoh apa kita kata, munafik, pura-pura adalah sifat tercela. Lawannya jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap sifat cela ada sifat yang baik. Kedekut, bakhil, sifat yang tercela. Lawannya pemurah, kita kata. Tamak, sifat yang tercela. Maka ulama letakkan lawan daripada sifat tamak, wara'. Lawan pertama adalah wara'. Maka wara' itu terbagi kepada dua. Ada wara' pada pandangan awam, ada wara' pada pandangan khawas. Kita dah baca dah sebelum ni. Maka wara' pada awam adalah meninggalkan perkara yang syubhat. Masya Allah, yang awam pun belum terbuat kita dah. Ya. Maksud wara' pada pentakrifan biasa adalah meninggalkan syubhat. Kita meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Kita meninggalkan makanan-makanan yang syubhat. Maka itu disebut wara'. Sebab benda syubhat ni tak pasti lagi haram ke halal ke. Ya. Nabi mengatakan innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, antara kedua-duanya itu ada yang kesamaran. Panjang hadis tu. Jadi pada sundungan tarikh biasa, wara' adalah meninggalkan perkara syubhat. Adapun tamak pada pentakrifan khawas, bukan tamak, wara'. Adapun wara' pada pentakrifan khawas adalah meninggalkan selain daripada Allah, meninggalkan kecintaan selain daripada Allah. Maka nama dia wara'. Jadi kalau maksud wara' pada awam tadi, wara' pada awam meninggalkan perkara-perkara syubhat. Kalau kita tidak meninggalkan perkara syubhat, maka kita jadi orang yang tamak. Kan kita tamak. Macam duit ada yang halal, ada yang haram. Tengah-tengah tu syubhat. Kita nak ambil juga yang syubhat itu. Maka menafikan wara'. Menafikan wara', kita jadi tamak. Mana bila kita tamak, kita tak pedulikan halal atau haram. Sebab itu wara' itu lawan dia tamak. Pada sudut itulah. Jadi bila kita tak mampu meninggalkan syubhat, bermaksud kita tamak nak mendapatkan dia. Ada harta yang halal, ada harta yang haram, itu jelas. Tengah-tengah tu syubhat pun kita ambil juga, bermaksud kita tamak nak mendapatkan. Pada sudut ahli khawas, wara' bermaksud meninggalkan selain daripada Allah. Bermaksud wara' pada ahli khawas, hatinya hanya menginginkan Allah sahaja, tidak yang lain daripada itu. Hatinya hanya menginginkan redha Allah. Yang diinginkan hanya redha Allah, bukan lain pada itu. Maka itu wara' ahli khawas selama ni. Maka sekiranya kita menginginkan selain daripada Allah, kita bukan lagi wara', kita jadi orang tamak. Jadi bermaksud pada sudut pandangan ahli khawas, kita semua ni tamak. Masya Allah, kita kata. Kalau kita tak pedulikan perkara tersebut, pedulilah payah warna pula. Maka kita adalah orang yang tamak pada sudut pandang ahli khawas. Maka apakah kita sanggup bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala membawa sifat tamak tersebut? Ini bukan tamak harta, tamak dunia. Itu kita kata penyakit-penyakit ahli awam. Masya Allah, tamak harta, tamak dunia, tamak, itu berbicaraan orang awam, kata-kata.
untuk mengubat tamak-tamak dunia, itu kita kata pembicara awam. Kalau kita itu petak lapeh, bermaksud penyakit awam lah. Masya Allah, yang nama dia sebegitu tak ada. Tapi yang ada banyak pada kita keinginan-keinginan selain daripada Allah. Karena begitu kita. Dekat dunia ni ada cita-cita kita yang kita nak. Dekat dunia ni ada impian kita yang besar-besar, yang tersimpan pada hati kita, impian kita dekat dunia ni kan. Banyak impian kita. Kita nakkan keluarga kita, kita nakkan anak kita, kita nakkan rumah kita, kita nakkan harta kita, kita nakkan pangkat kita, kita nak, kan banyak kehendak kita yang selain daripada Allah. Kehendak kita kepada Allah itu tak tahu tahap yang keberapa. Apa maksud keinginan kepada Allah? Keinginan untuk mencari redha Allah, cinta Allah. Kita kata, kita letakkan di mana? Jadi kalau kita ada keinginan-keinginan yang lain, maka itu menafikan wara'. Pada sudut pandang ahli khawas, bila menafikan wara', kita ini tamak. Kita baca tu bona, pokok di situlah. Itu pentarifan yang disebut oleh Ibnu Ta'ala Sekandari. Tengok balik kitab tu. Ni kitab yang sangat-sangat muktabar. Kitab hikam ni sangat-sangat muktabar bagi orang nak belajar ilmu batin, ilmu penyakit hati, ilmu bagaimana ibadat, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kitab yang paling muktabar diiktiraf oleh para ulama pada sudut ilmunya. Sehingga ulama memuji kitab hikam ini. Macam Quran isi kandungan dia dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok sebelum ini dikata adapun tamak pada ahli khawas itu jumpa berilah tamak diistirahkan daripada barang siapa tamak ni saya, ia sekadar tamaknya kerana bahawasanya tamak dalam suatu itu hanya saja jadi ia kelebihannya. Barang siapa kasih akan suatu, maka jadilah ia akan hamba kepada suatu, hinalah baginya dengan sekadar kasihnya itu. Dan adalah tamak itu lawan kepada hakikat iman yang dengan wujud kemuliaan, dan kemuliaan itu sifat mukmin, dan hendaklah ada meninggikan segala cita-cita mereka itu kepada Tuhan. Hendaklah meninggikan cita-cita mereka kepada Tuhan mereka itu, menetapkan hati mereka kepadanya dan berpegang mereka itu padanya, tiada menetapkan hati mereka itu kepadanya dan berpegang mereka itu padanya, tiada kepada yang lain daripadanya. Maka inilah segala sifat yang mulia yang dikurniakan Allah Ta'ala akan dia kepada segala mukmin yang mukmin. Ada sebelah bawah tu lagi. Dan segala sifatnya syubhat, hanya saja lawan warak. Maka hanya saja lawan warak yang khas itu, iaitu kepada mereka yang mensahkan yakin dan menyempurnakan ta'aluk kepada Tuhannya. Jadi masuk warak yang ahli khawas itu adalah sempurna yakinnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan sempurna ta'aluknya pada Allah Ta'ala. Bermaksud sempurna ta'aluk pada Allah Ta'ala, sempurna terpikatnya pada Allah, sempurna bersandarnya kepada Allah, sempurna sandarannya kepada Allah, sempurna keyakinannya kepada Allah. Maka ini warak. Kalau tidak sebegitu, maka kita tidak warak. Mana kalau kita tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan ini pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, keinginannya adalah Allah.
Pagi petang, siang malam, pagi petang, siang malam, kerisauannya adalah Allah. Apa maksud kerisauan kepada Allah? Risau apakah Tuhan marah pada dia atau tidak. Risau dia apa Allah Ta'ala mencintai dia atau tidak. Risau sama ada Allah Ta'ala redha atau tidak. Maka itu kerisauan dia. Kita risau kita lain. Ya, orang tu bonci kat den pun risau kita kepada makhluk. Risau kita pada anak, risau pada yang lain dan sebagainya. Risau Allah Ta'ala ni mungkin 23 menompek. Bermaksud kita tak pedulikan sama ada kita khusyuk atau tidak, sama ada hati kita mencintai Allah atau tidak. Yang penting dan konyang. Jadi makna kata hati kita tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala, hati kita tidak bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ni, orang yang hati dia yakin pada Allah Subhanahu wa taala dan sempurna ta'alluq pada Tuhan. Ta'alluq bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya dia merasai Allah Taala meredai dia, maka itu masya-Allah kebahagiaan dia. Itu kebahagiaan dia. Dia rasa Tuhan redha pada dia, itu kebahagiaan dia. Macam mana bukti Tuhan redha pada dia? Dia juga menyukai Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah Taala suka kepada kita, kita suka pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda Tuhan cinta kepada kita, kita mencintai Allah Subhanahu. Itu tanda dia. Kalau kita malih beramal, itu tanda Tuhan juga tidak suka kepada kita. Jadi mudah nak tahu pandangan Allah Ta'ala kepada kita. Itu bagaimana pandangan kita kepada Allah. Dengan manusia belum tentu lagi. Dan komen sayang kat dia dah. Dia tak reti je lah. Kita dah manusia belum tentu lagi. Kita suka kat dia, dia tak suka kat kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Jadi perasaan cinta kita kepada Allah itu bukti Tuhan cinta kepada kita. Sebab tidaklah kita suka pada Allah kecuali sebab suka pada Allah ini tanda kita memuliakan Allah. Macam kita memuliakan orang, apa tanda dia? Kita suka kat orang tu. Jadi bila kita suka kat orang, kita tunjukkan kemuliaan, kita berair sebagainya. Kalau lagi kita suka, lagi sadap-sadap kita buat, beria-ria kita nak masak. Kalau kita tak apa suka kat orang, makanlah apa ada tu. Siapa yang datang, orang tu orang ni habis pun nak bagilah apa ada tu, abuk-abuk kuih raya tu bagilah. Jadi mana sekadarnya lah. Tapi kok datang itu orang yang kita suka, tak boleh. Bermaksud bila kita suka, kita memuliakan. Bila kita suka, bermaksud kita mulia. Itu tanda. Bila kita suka orang, itu tanda kita muliakan dia lah. Kita suka dekat cucu kita muliakan dia, bagi hadiah yang lebih sikit. Kenapa cucu yang ni banyak pula diberi? Sebab dia sayang lebih pada cucu ni, dia muliakan lebih. Jadi tidaklah kita suka pada Allah bermaksud kita memuliakan Allah. Jadi Allah Ta'ala akhlak dia, Allah Ta'ala berakhlak. Kalau kita memuliakan Allah, Allah 2-3 kali ganda memuliakan kita. Dengan arti kata lain, sekiranya kita suka selesa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala juga suka kepada kita. Dalam hadis kudusi Allah Ta'ala menyebut, ana jalisun liman zakarani. Ana jalisun liman zakarani. Aku akan duduk selagi mana orang tu berzikir kepada aku. Itu simbolik dia. Sebagai contoh, makna kata kalau kita pergi istana, kita nak jumpa yang tuan, contoh dia. Jadi kita tanya orang istana, berapa lama lah yang tuan bagi masa kepada kita? Kalau sekarang ni mungkin dia bagi 12 minit cukup. Dia kata, nak lebih boleh tak? Tak boleh, banyak lagi orang lain nak jumpa pun kau seorang nak jumpa raja boleh tak? Boleh, paling lama setengah jam. Saya nak jumpa 5 jam boleh tak? Tak pernah buat ada orang lah. Kata tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak sebegitu. Berapa lama kita boleh duduk menghadap Allah? Selama mana yang kamu nak. Insya-Allah. Siapa ada raja yang mulia macam tu? Adakah raja berapa lama tuan raja kami nak jumpa? Terpulanglah. Sehari pun boleh kata dia. Mana ada raja macam tu? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ana jalisun liman zakarani. Aku akan duduk bersama dengan Allah yang berzikir kepada aku. Bermaksud kita fahamlah Tuhan kita ni mulia.
Jadi bermaksud kalau kita ada perasaan cinta kepada Allah, itu petanda yang baik. Petanda bahawa Allah Ta'ala juga mencintai kita, suka kepada kita. Apabila hamba itu datang kepada aku sejengkal, aku datang kepada dia sehasta. Kalau dia datang kepada aku sehasta, aku datang kepada dia sedepa. Kalau dia datang kepada aku berjalan, aku datang kepada dia berlelah, berlari di hadapan kita. Masya-Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermaksud kalau kita sempurna ta'aluk kita, ingatan kita, impian kita, cita-cita kita kepada Allah, maka kita nama dia warak. Kita warak pada yang selain daripada Allah, bermaksud kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menafikan tamak. Bermaksud sekiranya tamak, bermaksud kita ada keinginan selain daripada Allah. Masya-Allah ketika itu. Tamak bermaksud kita ada keinginan yang lebih tinggi selain daripada Allah. Masya Allah, kita akan jadi hina di hadapan Allah pada akhirat nanti. Bila Allah Ta'ala buka hati kita, pada hati kita ada keinginan yang lebih besar, keinginan yang lagi tinggi selain daripada Allah. Jadi belajar tasawuf bukan sekadar belajar nak masuk syurga, tetapi belajar ilmu tasawuf adalah ilmu untuk belajar bahawa Allah lebih mahal pada syurga. Macam mana kita nak faham Allah lebih mahal pada syurga? Sebab yang nama dia syurga itu semua adalah bahasa nafsu kita. Yang nama dia syurga itu bahasa nafsu kita. Kenapa? Yang dalam syurga itu ada mahligai-mahligai yang indah. Masya Allah, tertarik kita beramal. Yang nama dia syurga, Masya Allah, makanan yang lazat-lazat, tertarik kita untuk beramal, tertarik kita pada nikmat-nikmat syurga tersebut. Masya Allah. Sebab syurga itu bahasa nafsu kita. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut syurga itu setiap sesuatu yang melazatkan syahwat. Walahu ma tashtahil anfus. Nikmat syurga itu satu nikmat yang syahwat kita menginginkan dia. Makanan yang lazat, minuman yang lazat, rumah yang cantik. Jadi memudahkan kita untuk faham. Adapun untuk memahami Allah lebih bernilai daripada syurga, itu yang sukar kita nak faham. Maka kena belajar tasawuf untuk memahaminya. Kenapa? Sebab kalau kita tak faham, ta'aluk hati kita kepada Allah itu tidak kuat. Yang kita inginkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, tak akan sebegitu. Yang tertarik kita adalah yang bermaksud yang tertarik kita itu kepada balasan Allah yang nama dia syurga, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kata. Masya-Allah. Jadi ilmu tasawuf inilah ilmu untuk kita memahami bahawa yang bernilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kepahaman bahawa Allah Subhanahu wa taala lebih nilai daripada segala-galanya. Itu pun hakikat nikmat yang disebut dalam kitab. Hakikat nikmat dalam syurga itu apa? Yang kita tak faham. Hakikat nikmat dalam syurga itu adalah memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dalam kitab tauhid. Itu yang disebut dalam kitab tauhid, dalam kitab risalah tauhid, dalam kitab jauharatul tauhid, iaitu bab akhirat, nikmat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut akhirat nanti apabila manusia melihat kepada Allah, maka dikatakan tidak ada kelazatan yang lebih lazat berbanding melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut oleh Imam Syafi'i kita, meyakini, memahami bahawa kelazatan yang hakiki adalah kelazatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dipahami oleh kita makna kelazatan melihat Allah sekiranya kita tidak merasa kelazatan ibadat di dunia. Ibadat kita semua pahitnya. Solat kita pahit, berzikir kita pahit, semua pahit. Apa maksud solat kita pahit? Bermaksud menghadap Allah Ta'ala itu pahit. Tetapi bila dijanjikan solat kita akan dapat pahala, solat kita akan dapat syurga, semangatlah kita nak beramal. Tapi perasaan kita dengan solat pahit. Tapi kita ditawarkan dengan pahala, kita ditawarkan dengan syurga. Kita nak bersedekah, Masya Allah, menggigil gitu, sayang gitu.
tapi kita dijanjikan balasan-balasan yang besar, maka syukur kita untuk bersedekah. Bermaksud hubungan kita dengan Allah Ta'ala kita tidak memahami dengan sebenarnya, sehinggalah bermaksud kita tidak memahami makna nikmat melihat Allah di syurga itu, kecuali kita merasakan nikmat menghadap Allah Ta'ala di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita rasa nikmat menghadap dia. Barulah Imam Syafi'i, imam radhiyallahu an, imam kita, dia kata apa? Aku beramal ini bukanlah semata-mata nakkan syurga, kata dia. Aku beramal taat ini kerana di akhirat itu ada satu nikmat melihat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah pasti Imam Syafi'i ibadat dia nikmat. Itu yang kita tak faham. Nak belajar kat mana benda ni? Maka tak ada cara lain belajar dalam ilmu tasawuf. Ke situ arahnya kita sebenarnya. Untuk berasa nikmat itu kepada Allah, untuk merasa agung itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila terpikatnya kita, keinginannya kita kepada Allah, maka itu dalam bermaksud kita ini wara'. Bermaksud wara', kita tidak melihat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita hanya melihat kepada Allah. Sekiranya ada benda-benda yang lain, hati kita tergamit, terpaling dan sebagainya, maka dalam sini disebut kita ni ada tamak dalam hati kita. Dan tamak ini suatu yang hina pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memandang kita hina. Masya Allah. Mana kata kalau kita gagal mentarbiah hati kita untuk terpikat kepada Allah, untuk memandang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak perlulah kita polik di padang mahsyar. Nanti kita akan hina, diletakkan hina, jauh dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di padang mahsyar Allah Ta'ala sediakan kursi-kursi kemuliaan. Di padang mahsyar Tuhan sediakan kursi-kursi kemuliaan yang diduduki oleh para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam, kita kata. Jadi kursi-kursi kemuliaan itu siapa yang duduk? Sudah pastilah kursi-kursi kemuliaan itu orang yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan menolak kemuliaan-kemuliaan nafsunya. Nafsu kita ni menggamit kita supaya memandang kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu kita ni menggoda kita supaya pandang kepada yang lain daripada Allah. Pandang harta, pandang dunia, pandang sekian. Maka hati kita berpaling selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhirat Allah Ta'ala tak tahu ke apa yang ada hati kita. Allah Ta'ala amat mengetahui ke mana kita letakkan hati kita ni. Apakah kita layak untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan di dunia kita tidak memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Layak ke? Mana boleh kata. Layakkah kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti, sedangkan di dunia ini kita tidak memuliakan Allah Ta'ala selayak-layaknya? Kita tidak tertakluk kepada dia, tidak terpikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak merasai lazat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya merasa lazat dengan nafsu-nafsu kita sahaja. Apakah layak kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak layak kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menanti keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya Allah Ta'ala sudi, Tuhan ampunkan kita. Kalau Tuhan sudi, Tuhan maafkan kita. Allah Ta'ala Maha Pemaaf. Kita dogil, kita yang jahilnya, kita yang tak tentu arahnya ke dunia ini, kita yang jahatnya, kita yang berpanggil tak betulnya. Kenapa? Sebab kita memilih selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita letakkan hati kita. Kita yang jahatnya, kita yang salahnya, kita yang dogilnya, maka kita menghadap kepada Allah dengan hamba yang bersalah. Maka layak kita menunggu hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala nak mengambil hukuman tersebut, atau Allah Ta'ala memaafkan kita. Maka beruntunglah, maka berjayalah, maka seorang yang bijaklah mereka yang memilih untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dinamakan orang yang wara'. Itu muqaddimah ulang yang sebelum ni. Yang malam ni membaca lagi. Maka pada huraian Yahya bin Mu'az pula, maka dia mengatakan wara' itu di atas dua perkara.
Yang pertama, wara' pada zahir, tiada berharakah melainkan bagi Allah. Itu wara' yang zahir, masya-Allah. Bermaksud seseorang yang boleh pastikan tidak dia bergerak kecuali kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, itu dah setinggi-tinggi derajat dah tu. Bermaksud tidak kita bangun kecuali kita pastikan bangun kita di atas redha-Nya Allah. Tidak kita mula bercakap kecuali bercakap kita untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kita bergerak kecuali gerak kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermaksud ini adalah wara' awam, kata dia. Masya-Allah, ini pun awam. Maka katanya Yahya bin Mu'az, bermula wara' itu dua perkara. Pertama, wara' pada zahir, bahawa tiada berharakah, mana tidak ada dia nak bergerak, tangan bergerak, kaki bergerak, tidak boleh bergerak melainkan bagi Allah. Semua kerana Allah, kerana Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wara' dalam batin, kata dia. Itu dua kita. Wara' pada dua kita. Nak bangunnya mesti kerana Allah, nak berjalan mesti kerana Allah, semua kerana Allah. Itu yang zahir. Adapun wara' yang batin, katanya bahawa tiada masuk dalam hatinya melainkan Allah. Masya-Allah, kita kata. Tidak masuk dalam hati kecuali ingatan kepada Allah. Kita banyak mana ingat selain pada Allah. Mana kata kita ni bukan orang yang wara' pada pandangan Yahya bin Mu'az. Dan kata Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu, bahawasanya katanya, ketahuilah olehmu bahawa wara' itu tiada ada antaramu. Antaramu tu hijau apa yang nak hijau tadi, tenteram ke apa. Bahawasanya wara' itu tiada ada antaramu dan antara makhluk itu nisbah dalam mengambil atau memberi atau menerima atau menolak, dan adalah mendahulukan bagi Allah, iaitu yang mendatangkan kepadanya suci daripada kelasian sesuatu dalam ilmu dan amal. Kata Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu, bahawa wara' itu tiada ada antaramu dan makhluk. Mana sama ada kita, sama ada makhluk. Siapa sahaja makhluk? Makhluk ini sesuatu yang lain daripada Allah. Maka tiada antaramu dan makhluk, antara kita dan makhluk. Mana saya kata kita makhluk, tak ada apa, tidak ada nisbah. Mana tidak boleh dinisbahkan pada memberi mudarat, manfaat dan mudarat. Tidak ada memberi, menerima, menolak. Mana semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, ini lagi susah kita kata. Siapa orang macam tu? Siapa yang orang yang melihat segala sesuatu itu datang daripada Allah. Kau ada orang macam ni, masya-Allah, dia tak ada pemarah, dia tak ada bonci, dia tak ada susah hati, dia tak ada sakit hati. Dia tak akan rasa sakit hati. Sebab dia melihat semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, layakkah kita sakit hati kepada Allah? Sakit hati betul dan ke Allah taala ni. Layakkah kita buat macam tu? Marah betul dan ke Allah taala. Layakkah kita nak marah Allah taala? Layakkah kita nak marah Allah Subhanahu wa taala? Layakkah kita nak sakit hati kepada Allah taala? Mana layak sakit hati? Kalau kita sakit hati Allah taala, masya-Allah, kita kata kepada Allah taala, kepada Allah taala, apa sikap kita yang nabi Allah taala dah, dia Allah, kita hamba, redha sahaja, terima sahaja. Jadi orang sebegini melihat apa? Melihat segala yang berlaku itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang nayo kita, orang marah kita, orang menzalimi kita, orang puji kita,
baik-baik orang beri sesuatu kepada kita, orang rampih sesuatu kepada kita, maka semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah begitu yang Allah Taala sebut setiap qada dan qadar itu ditentukan sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sentiasa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilihat segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya datang daripada Allah. Tak layak kita marah, tak layak kita benci, tak layak kita sakit hati. Sebab orang ini melihat segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang tu sakit hati? Kenapa orang tu menyakitkan hati dia? Maka orang yang banyak zikir kepada Allah, dia melihat Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala-galanya, maka tak layak ada sakit hati. Terima kasih, terimalah. Kalau orang nanya dia terima, kalau orang menzalimi dia terima. Sebab orang sebegini dia tidak melihat sesuatu yang memberi mudarat, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak jadi itu susahlah. Sebab kita melihat makhluk ini memberi mudarat, memberi manfaat. Di situ salahnya kita. Kita melihat makhluk ini memberi mudarat, memberi manfaat. Bila kita melihat makhluk ini memberi manfaat, maka tertambat hati kita dalam makhluk. Tambat kita hati kita dalam makhluk. Tidak terambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pentarifan yang diberikan oleh Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi. Wallahu ta'ala alam. Dan katanya pula, wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fazidna fi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allah 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 Sidi Allah 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 Al-Azim Allah Ya Murid Allah Na'id Laqawli